Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Fokus utama, Politeknik harus memperkasa institusi dan memainkan peranan supaya seiring dengan agenda transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Menurut Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bangopeng, ia bagi membolehkan institusi tersebut melahirkan graduan yang cekap teknologi serta serba boleh. Jelasnya kerajaan sentiasa memastikan pelajar bersedia untuk menceburi bidang pekerjaan dan kemahiran yang relevan dengan kehendak industri selaras dengan aspirasi Sarawak untuk menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030. Tahniah kepada para graduan kerana memilih Politeknik Kuching Sarawak sebagai landasan pengajian anda. Tahniah kepada Politeknik yang mengorak awal mengatur langkah dalam mempelopori berbagai bidang yang berimpak tinggi selari dengan keperluan industri bagi menyemarakkan transformasi negara. Kepada graduan TVET, khasnya graduan Politeknik, peluang kejayaan tidak terhad kepada makan gaji semata-mata. Malah lulusan TVET digalakkan untuk menceburi bidang keusahawan dalam bidang digital dan teknikal yang mampu mewujudkan pekerjaan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai dalam Majlis Convocation ke-31 Politeknik Kuching Sarawak di Kuching pada Ahad. Datuk Parti Tan Sri Abang Zohari menambah, bagi memperkasakan bidang pendidikan di negeri ini, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau mengulas lanjut antara usaha yang dilaksanakan oleh MEITD termasuk mempromosikan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif di sekolah demi memastikan bekalan bakat yang berkelayakan untuk tenaga kerja masa depan. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah membentuk kerjasama pelancongan, budaya dan seni yang strategik bersama Republik Rakyat China melalui pemeteraian satu memorandum persefahaman MOU. Melalui MOU berkenaan, hubungan antara Sarawak dan China diperkukuhkan lagi bagi membuka peluang kepada rakyat negeri ini dan wilayah Fujian. Pertukaran MOU yang melakar sejarah itu telah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, manakala delegasi dari Fujian diwakili oleh Setiausaha Jawatankuasa merangkap Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Wilayah Fujian H.E. Zhao Zuyi. Hadir menyaksikan pertukaran MOU itu di Kuching pada Sabtu ialah Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bangopeng yang menerima kunjungan perwakilan Fujian tersebut. Kerjasama strategik ini dipercayai mampu membuka ruang kepada kerjasama antara Sarawak dan China untuk berkembang dalam memastikan pembangunan holistik. Dalam pada itu, turut berlangsung MOU mengenai pertukaran dan kerjasama antara Bandaraya Kuching Selatan dan Bandar Quanzhou, wilayah Fujian, China. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP akan terus menyokong dan mendukung penganjuran kejohanan bertaraf antarabangsa di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran kejohanan dunia seperti kejohanan Muay Thai Piala TYT 2023 menjadi platform terbaik dalam memberi peluang kepada atlet-atlet tempatan menimba pengalaman dan meningkatkan kemahiran masing-masing. Ini katanya sangat bertepatan memandangkan Sarawak akan menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 pada 2024 kelak di mana acara Muay Thai turut dipertandingkan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu semasa majlis peresmian dan penyampaian hadiah kejohanan Muay Thai Piala TYT 2023 di Kuching pada Sabtu. Syabas saya ucapkan kepada Persatuan Muay Thai di negeri Sarawak di bawah kepimpinan Presidennya Haji Jumaat Ibrahim dan juga esko-esko atas komitmen memastikan kejohanan berprestij ini terus dianjurkan setelah lebih 10 tahun. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sentiasa menyokong dan mendukung penganjuran kejohanan sukan bertaraf antarabangsa seperti ini kerana ia memberi peluang kepada atlet-atlet kita menimba pengalaman bertanding dengan peserta terbaik dunia. Menurut beliau lagi, kementeriannya akan terus menyokong penganjuran kejohanan itu termasuk acara sukan dunia yang lain kerana ia dapat membantu merancangkan semula sektor pelancongan di Sarawak.
Terdahulu, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS, Jumaat Ibrahim, dalam kata-kata aluannya amat berterima kasih kepada MTCP kerana sentiasa membantu persatuan itu terutama dalam penganjuran kejohanan-kejohanan seperti itu. Saya ingin mengakhirkan rasa terima kasih kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan juga Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usaha Sarawak yang tidak putus-putus memberi dorongan kepada Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak. Sejak 15 tahun lalu, Muay Thai Negeri Sarawak ditubuhkan, kita dengan bangganya telah menghasil banyak anak-anak Sarawak dalam acara sukan Muay Thai di mana mereka mewakili Malaysia di serata dunia dan dengan membanggakan boleh pingat emas dalam apertura acara Muay Thai di luar negeri dan juga SUKMA sejak 2 penggal yang lalu. Datuk Gerald bersama tetamu kehormat yang lain kemudiannya berkesempatan menyaksikan 2 perlawanan Super Fight Pro dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada pemenang. Lebih 200 peserta termasuk dari Thailand, Kemboja, Yaman, Singapura, Filipina dan Morocco berentab dalam pelbagai kategori Muay Thai Sport, Semi Pro dan Pro sepanjang 3 hari kejohanan itu yang berlangsung hingga Ahad ini. Manakala Barisan Penghulu, Ketua Kaum serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK diminta untuk menghantar permohonan peruntukan kewangan mengikut prosedur yang betul. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan, ini kerana permohonan peruntukan hanya dapat dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Menurutnya, mereka perlu menyenaraikan projek dan aktiviti yang dirancang beserta jumlah dana yang diperlukan sebelum dipertimbangkan. Mungkin kita kata dolok balik sidang nulis, memang betul. Dolok balik JKKK semua masing-masing perlu mohon. Tapi itu di bawah kerajaan yang lain, bukan peraturan yang diatur oleh KPUAM, tetapi memang perlu ada surat permohonan, bukan mana si akan diberi untuk rekod. Oleh kerana dalam peraturan kita hanya boleh mohon 2 kali ke setahun. Jadi sebabnya kita berhati-hati bila kita mohon, kita ingat berapa orang yang di kampung kita. Maksudnya kami gila, kami nak beri kat 2,000, sejak patut kan. Jadi kita list down, kita senaraikan apa program-program yang kita nak pulang sehingga hujung tahun. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tamah Meriahnya Raya Kejuaranan Mesra KJM N4 Pantai Damai di Kuching pada Sabtu. Dalam masa sama, Datuk Seri Nancy juga menepis tuduhan sesetengah pihak yang menganggap beliau sukar untuk membantu penduduk terutama dalam menyediakan peruntukan segera. Sebaliknya, katanya beliau terus berusaha untuk membantu dengan sebaik-baiknya dengan jumlah peruntukan yang ada. Paparan selanjutnya, pembangunan pesat yang dilaksanakan akan menampakkan impak buat bahagian Limbang Amnya dan daerah Limbang khasnya menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu warga tempatan mampu mendapat manfaat daripada pelbagai aktiviti pembangunan yang berlaku di Limbang, termasuk dari aspek infrastruktur jalan raya. Saya nampak insya-Allah tahun 2025 sudah nampaklah kalau Esplanade dah siap. Tapi yang paling nampak perubahan nanti insya-Allah adalah pada menjelang tahun 2030, yang mana bila waktu itu rangkaian jalan raya sudah siap, insya-Allah. SSLR-nya, Trans Borneo-nya, kemudian Northern Region Coastal Highway-nya, Esplanade, pentadbiran macam-macam. Beliau berkata demikian dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi, anjuran bersama Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Daerah Limbang dan Purnama Sport Carnival Limbang di Dewan Suara Limbang pada malam Sabtu. Sehubungan itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menaruh harapan agar segala aktiviti pembangunan yang berlaku beserta dengan bekalan utiliti yang konsisten mampu menggalakkan pelaksanaan lebih banyak aktiviti perindustrian di Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman turut menyeru masyarakat tempatan untuk merebut setiap peluang yang disediakan hasil daripada impak pembangunan tersebut nanti. Ke perkembangan berikutnya, Kerajaan Sarawak telah banyak membantu pengeluar-pengeluar di Sarawak, terutama sekali semasa penularan pandemik COVID-19. Menurut Presiden Persatuan Pengilang Sarawak SMA Peter Chai Mui Seng,
Kerajaan negeri telah memberikan bantuan kewangan kepada mereka tanpa mengira kefahaman politik. We thank you very much. It is not for this that many of us would be in much different situation now. We also thank you for your tireless effort in the post-COVID development strategy, which show your true understanding of the problem faced by many sectors of the economy, as well as rebuild and recover. Beliau berkata demikian semasa Majlis Makan Malam SMA 2023 yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching pada Sabtu. Selain itu, beliau juga berterima kasih di atas idea Bernas Premier Sarawak yang mewujudkan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Singapura status dengan menggunakan Singapura sebagai platform pelancaran untuk pengeksport Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media secu UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.